aku tak marah Sanusi, ikut dia lah. Kau nak menyanyi ke kau nak apa kan. Ikut kau nak menari macam KJ ke tak apalah. Hmm. Dah rosak tak boleh repair dah macam mana. So, benda paling penting adalah aku terkejut dengan if Mai contoh kalau yang karaoke tengah malam tu Menteri Besar Selangor. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Alias. Saya Afiq Kuan. So kita bertemu lagi di episod baru Yona TV. So hari ini kita akan bincang beberapa isu-isu yang baru dan juga isu yang menarik lah. Dan sebelum kita pergi pada isu-isu ni, bosan lah terus isu skema sangat. Okay lah, aku nak tanya kau, Fiq. Apa harapan kau untuk Malaysia tahun ni? Sangat formal kalau aku jawab harapan aku Tapi aku menjawab harapan aku ni bukan atas perspektif aku, bukan apa yang aku nak, tapi apa yang aku rasa majoriti rakyat Malaysia nak. Okay, kau mewakili dah. Ya, aku dah cuba untuk mewakili. Majoriti aku rasa yang rakyat Malaysia nak adalah satu, tak nak dah pertukaran kerajaan, tukar Perdana Menteri tu mereka tak nak. Yang kedua, mereka nak ada rasa ekonomi Malaysia tu ada perubahan. Bukan dari segi perubahan dari segi pelabur banyak masuk, semua bukan tu. Dia kena ada titik-titik perubahan. Itu yang aku rasa. Okay. Kau politik sangat. So kalau kau apa? Kau nak kahwin tahun ni? Tak, kalau aku harapan aku Malaysia juara kumpulan Piala Asia. So jangan lupa. Tapi kau sebelum menang dengan Malaysia, aku nampak move pertama kat Dubai. Dan aku sangat yakin kepada Kim Panggong. Kau jangan main-main nama dia style. Agak yakin sikit dia. Dan aku confident Dubai kali ni 15 hari bulan ni Malaysia boleh makan 1-0. So aku boleh kata bahawa kemungkinan lah first game ada seri. Sebab apa? Aku tak ada tengok highlight lah yang Malaysia lawan Syria friendly. 2 sama tu. So basically masalah kita boleh besar lah. Jadi penting podcast buat sukan pula. Tapi aku cakap sikit, aku fikir masalah besar Malaysia mungkin defend lah. Aku rasa Kim Panggong pun tahu juga benda tu. Defend man. Kalau aku suruh kau sebut nama seorang player defend, kau tak tahu kan? Aku tak tahu. Aku tak tahu. Sebab nama ramai sangat muka baru. Tapi itulah harapan aku. Sebab aku dah tengok lama dah bola sepak kita sepi. Bola ni seronok untuk dibincang sekejap. Tapi jika on, sebab Malaysia dah grouping dengan Korea Selatan kali ni. Dan aku rasakan ini satu detik-detik, bukan detik cemas, ini peluang bagi aku untuk tunjukkan bahawa Malaysia ni bukan calon-calon negara untuk kemainkan. Betul. Malaysia lawan Korea Selatan nanti, Malaysia menang, dia akan first akan naikkan ranking. Yang kedua, benda paling penting akan naikkan momentum ahli-ahli player tu sendiri. Betul. Sebab aku rasa macam ni. Aku rasa harapan Malaysia, kita lawan tim besar. Ya betul, kita pernah menang lawan Korea sebelum ni 2-1. Tapi isu besarnya, kalah atau menang, orang tengok game tu sedap. Ya. Betul, orang tengok game tu sedap. Nak game yang kena tiba. Nak tiba macam Indonesia 4-0. Tak nak lah tengok macam tu. Dia nak game yang sedap lah. Sekali itu je harapan orang Malaysia ni. Nak, at least sebab sukan ataupun bola lah, bola terutamanya, agak sepi. Bila Kim Panggong masuk baru okey sikit. Kim Panggong. Aku. KPG. Tapi yes, habis sebab sukan. So kita pergi ada topik yang kita nak borak hari ni. So basically kita akan borak beberapa isu. Pertama isu tentang Kuala Lumpur. Isu agak panas sebab sebenarnya isu ni dia dah lama berlaku tapi berterusan dah. So, ia mengenai tentang serbuan di BKL ataupun KPDN di beberapa kawasan di Kuala Lumpur. Terutama di kawasan yang orang kata tak pernah disentuh, Petaling Street. Kita akan pergi lebih jauh kat situ. Yang kedua tentang YB Sanusi. Perlu ke saya masa dia? Aku rasa tak perlu, tapi aku nak borak tentang nilai lipat bola itu. Yes. So kita borak itu segmen kedua. So kita pergi segmen pertama kita. So basically rakyat Malaysia tengah happy sekarang. Bila berlaku beberapa serbuan di kawasan Kuala Lumpur, terutama di Jalan Silang, Petaling Street dan sebagainya lah. Sebab kenapa? Mungkin aku terang sikit lah kenapa orang Malaysia happy. Sebab sebenarnya isu warga asing ataupun parti pendatang tanpa izin ni yang sangat ramai di Kuala Lumpur dah lama dah. Aku rasa dah start. Yang paling kritikal dilihat masa COVID. Di saat orang beraya kat Kuala Lumpur, tak boleh raya, ramai gila. Pendatang tanpa izin ataupun warga asing beraya di Kuala Lumpur. Itu yang jadi isu lah. Dan disebabkan itu, orang mewujudkan satu term disebut sebagai mini Dakar. Mini Dakar untuk Kuala Lumpur ni, di Jalan Silang tu. Memang kau pergi situ memang orang tengok orang Malaysia susah. So menjadi isunya, apa kita kata di BKL ada beberapa agensi buat serbuan. Serbuan pertama pada 21 Disember aku. Ya betul. Pada tahun-tahun lepas. Yang apa kita kata
yang menyebabkan semua orang happy bila 1,000 satu batalion lah kita sebut. Satu batalion PGA turun di Jalan Silang tangkap 1,001 orang. Gila, 1,000 orang turun dapat tangkap 1,100, lebih 100. So, tapi selepas itu tak berhenti kat situ je. Dia bergerak ke Petaling Street yang aku rasa benda tu memang tak pernah di situ sejak aku lahir. Aku dah lahir hampir 30 tahun. Tua. Aku tak pernah dengar. Aku mungkinlah silap, tapi setakat ni aku tak pernah dengar Petaling Street ni diserbu lah. First time diserbu. So itu menjadi persoalan yang kata, oh bagus sekarang Dan mungkin aku tambah sikit lagi lah. Lepas ni kau tambah. Juga orang suka happy sebab sekarang ni page DBKL agak friendly. Dia suka balas-balas komen. Ya. Ya betul. Kat Twitter, kat Facebook dia suka balas-balas komen. Kalau kata, tak pergi sini, jangan risau kami pergi. Macam tu. Menarik lah. Tapi mungkin kau sebagai orang yang tinggal kat KL. Aku tinggal PJ tapi aku rasa personal aku selalu pergi. Dia selain pada KL mana ada tempat kat Selangor tu Selayang Pasar Sayang. Banyak. Isu tu mama famous kau dah jadi satu benda yang bagi aku sangat mengarut sampai mereka boleh bina satu katil mereka sendiri. Katil, okey. Maksudnya kat sini siapa nak masuk kerja tu memang kena orang bergasing lah. Selevel itu man. Dan level dia kau boleh buka kedai runcit sendiri. Oh, yang ubat daripada Bangladesh. Aku rasa teruk betul aku rasa. Aku rasa ini level yang one day Malaysia akan satu titik yang agak susah nak kontrol mereka. Dan mereka akan membontak secara besar-besaran. So, kalau kita tak bantas dari awal, kalau kerajaan tak buat sebuah ni semua. Tapi cerita tentang KL, Selayang atau kawasan kat Selangor, majoriti warga asing ramai kat kawasan Lembah Kelang ni man. Betul. Dan dia berpusat kat sini. Dan itu soalan aku. Reason aku pertama, why dia berpusat kat sini? Selain pada ini adalah tempat peluang pekerjaan saya tinggi, adakah di sini mereka rasa mereka terjaga? Mereka rasa mereka lebih selamat di sini. Dengan satu, mungkin ada orang tempatan kita yang jaga mereka. Impossible seorang yang boleh buka kedai, warga asing yang boleh buka kedai, mereka tak boleh mohon lesen pun kan. Takkan boleh. Takkan boleh langsung nak mohon lesen. Takkan lepas pun nama mereka. Betul. Mereka pun tak ada IC. Betul lah. So tapi boleh man. Kau salahkan mindset orang tempatan kita yang buka ruang ini. Untuk menjawab soalan kau, soalan pertama adalah kenapa berpusat di Lembah Kelang. Dan kedua, adakah sebab mindset disebabkan mindset orang kita menyebabkan mereka semakin berleluasa. Okey. Itu soalan pertama. Yalah, aku rasa benda ni pernah dibincangkan. Isu masalah besar warga asing ni, isunya bukan hanya di warga asing saja. Ia satu tempat ialah orang yang membawa masuk warga asing. Itu agensi-agensi pekerjaan. Memang ada satu perbincangan bahawa warga asing ni hanya 5% masalah dia. Masalah tak akan selesai jika tak selesai satu lagi masalah, iaitu mengenai agensi pekerjaan. Dan aku melihat bahawa data tak ada detail, tapi aku melihat bahawa kebanyakan pusat tumpuan agensi pekerjaan ni di Lembah Kelang. Macam biasalah, kawasan industri, kawasan ekonomi besar dan sebagainya. Dan mudah untuk menjanjikan pelbagai benda. Tapi menjadi masalah lah bila kau kata warga asing buka kedai dan dapat barang sebagainya. Aku rasa mindset jadi masalah juga. Sebab apa aku cakap mindset? Memang ada perangai, aku kata lah. Perangai orang kita ni yang suka macam nak mudah dapat duit. Ayat mudah nak duit, aku bagi kau pinjam lesen aku. Ayat paling mudah. Aku ada kedai, aku ada lesen. Okey, sini. Aku bagi kau pinjam, kau bayar aku bulan-bulan, kau uruskan kedai ni bagaimana. Betul? So itu menjadi persoalan besarnya. Bila kau lihat bahawa mindset, of course, perangai, that's why disebabkan itu juga kenapa Malaysia memperkenalkan cuba sekarang ni usaha tahun 2024 aku harap terlaksana lah Atan Alibaba. Itu untuk menghalang seseorang itu meminjam lesen kedai dan sebagainya kepada warga asing dan sebagainya. Tapi kita pergi lebih jauh. Kenapa sekarang sebuah ni berlaku bagi kau? Kenapa sekarang man? Kamu sekarang move yang terbaik, semua pegawai kerajaan yang terlibat dengan urusan warga asing ni perlu tunjuk kefasyanan mereka. Kefasyanan. Oh, gila ya. Memang mahal ayat aku sekarang ni. Lately ni aku buat baca Kamus Dewan. So ayat aku agak jagon-jagon sikit. Tapi benda paling penting, kenapa penting benda tu? Sebab apa? Narratif dekat sosial media dah tak boleh kontrol. Dulu kalau kau nak buat report 2010 dulu, kau nak buat report kat mana? Kau buat report kat website lah kan? Mungkin kau pergi balai polis untuk buat report warga asing kalau ramai sini. Sekarang ni isunya dispat dekat sosial media dah hampir beribu orang boleh view kan tu. Dah jadi digital content naman. Betul. That's why lah semua penguatkuasa kerajaan ni kena tunjukkan dia ni main peranan bagus. Kalau tidak, dia akan kena. So
Kalau tidak, kalau aku tak perform, aku yang kena. So, orang kata aku tak buat kerja, orang kata aku makan gaji buta. Betul. Nak kaki tangan kerajaan juga kena. Betul. Lepas tu mindset orang tempatan terhadap kaki tangan kerajaan ni mesti sama. Iaitu bahawa orang kerajaan tak buat kerja. Kaunter tak buka lah. Ini mesti mereka kata orang kerajaan ni malas lah, masuk pukul 10, masuk pukul 11, lunch dulu, baru buat kerja sejam. Lepas tu balik pukul 5. Betul. Itu penguasa nak ubah. Ini nak ubah mindset tu, Mat. Sebab tu mereka sangat laju. Satu lagi aku nak situ. Ini patutnya topik lain, tapi saja nak situ. Dia penguasa kat Melaka. Konsisten buat konten. Oh. Dia famous weh. dia buat sebuan, dia buat konten. Betul. Bagus bagi aku benda tu. Dan penguasa yang serbu kat KL tu, walaupun mereka tak buat konten, orang lain buat konten, jadi semua orang tahu. Sekarang tak perlu surat khabar dah. Betul. Secara total tak perlu surat khabar dah. Betul. So, first, kenapa sekarang? Sebab dia nak tunjuk yang dia fashion. Dan dia kena tunjuk. Itu adalah keperluan. Sebab dia bayar gaji untuk dasar tu. Kedua, kenapa sekarang? Sebab terlalu dominan, man, benda ni. Warga asing terlalu dominan dah sampai level ada masalahnya. Sampai ada kes rogo, warga asing rogo orang tempatan. Ya, betul. Selevel keselamatan dah tak terjaga. Sentimen dia kuat lah. Ya, sangat kuat, man. Sampai level satu lagi. Benda paling penting adalah dominan dari segi ekonomi warga asing ni, man. Dan sangat tak boleh kontrol lah. Sampai orang kita nak pergi KL pun dah rasa takut sekarang. Kau nak naik MRT pun takut. Bersepah warga asing sekarang. Masjid Jamek kat KL tu. Bersepah. Bersepah. Dah jadi rakyat tempatan rasa sangat takut. Okey, kena tengok betul-betul bersepah, kau pergi hari raya. Hari pertama. Apa macam bini Dakar. Ya. Selevel itu. So macam dia kena selesaikan. Kerajaan kena selesaikan. Bukan menteri je, man. Tapi kau tahu tak benda ni main peranan apa? Dia main peranan dengan menteri semua manusia. Kau sebut pasal pekerjaan, industri pekerjaan. Kementerian semua manusia uruskan. Betul. Jadi Silver Sing Yes, Silver Sing dia uruskan. Dan Silver Sing kena control everything sekarang ni. Dia kena make sure tak lebih dan tak more. Dan dia, bagi aku, dia kena berpusat lah, man. Kau tak rasa benda ni kena berpusat lah? Contoh, if kau warga asing, kau dalam bidang pertanian. Kau fokus pertanian. Ini sekarang dah bercampur. Walaupun pertanian, ada yang lompat kepada pembangunan pula. Ada yang lompat pada perkilangan. Dia jadi tak balance dah. Dia jadi dah perlambatkan terlalu banyak. Kau tak rasa benda tu kena boleh selesaikan? Okey. Perkelasan warga asing ni. Sebelum aku pergi kepada soalan kau, mungkin aku nak terangkan pada orang ramai. Dan mungkin kau juga sedar lah. Sebenarnya, isu sebuah ni wujud selepas robakan kabinet. Kalau kau sedar. Firstly, robakan kabinet pada 12 hari bulan Disember 2023. Sebuan ataupun kita kata fenomena sebuah ni pada 21, 22. Aku lupa dah. Mungkin 21 Disember. So bagi aku, satu benda yang menarik aku melihat adalah sebelum ni Menteri yang pegang wilayah sekarang ni, iaitu Datuk Zaliha, pegang Menteri Kesihatan. Dia tak dilihat sebagai function. Dan bila dia pergi kepada menteri di bawah Jabatan Perdana Menteri, Wilayah Persekutuan, aku lihat benda berubah. Kau tengok sosial media. Aku tak menafikan. Apa yang kau kata adalah memang ada tekanan orang luar. Tekanan rakyat kepada NJC. Memang betul. Tapi kena ingat, jika orang atas tak peduli juga. Sebab tekanan ni dah lama. Bukan semalam, bukan tahun lepas. Dah lama dah. Sampai orang sebagai rakyat biasa pergi buat live kat bawah untuk tunjuk teruknya kat Selayang tu. Siapa maki-maki orang Melayu tu. Aku tak tahu siapa dia tu. Dia pergi bawah. Tapi aku melihat begini, bahawa satu benda yang kita perlu bagi pujian, bahawa aku melihat bahawa pertukaran Dr. Zaliha daripada Menteri Kesihatan ke Menteri di bawah Jabatan Perdana Menteri bagi Wilayah Persekutuan adalah satu impact yang positif untuk setakat ini. Sebab aku melihat bahawa NJC di BKL lah, paling utama lah kita pergi. Melihat mereka lebih proaktif, lebih agresif dan lebih macam transparent. Kenapa aku cakap transparent? Macam aku cakap awal tadi. Mereka lebih terbuka untuk menjawab semua persoalan-persoalan yang timbul di kawasan jajahan mereka. Itu Kuala Lumpur. Dan benda ini aku rasa kena kredit pada Dr. Zaliha. Tapi sudah pasti, kredit ataupun benda yang bagus ni hanya sementara. Aku rasa Dr. Zaliha, dia cuba yang terbaik. Aku rasa dia sedar orang konden dia. Dia masa Menteri Kesihatan tu. Aku sedar dia nak buktikan sesuatu, nak baiki balik reputation dia. Tapi benda yang Dr. Zaliha kena buat adalah konsisten turun ke bawah. Sebab dia mesti di bawah satu jabatan, bukan jabatan lah, di bawah pejabat Perdana Menteri. Jadi hanya menguruskan wilayah persekutuan. Bagi aku penting untuk Dr. Zaliha turun ke bawah. Contoh yang berlaku kat Kampung Setia dan sebagainya, aku nampak dia turun. Dia boleh turun lebih banyak dan selesaikan secepat mungkin. Dan itu. Dan untuk menjawab soalan aku, apa soalan kau ni? Aku lupa lah. Perkelasan. Okey. Sebenarnya dalam industri pekerjaan Malaysia memang ada perkelasan. Okey. Bila seseorang itu masuk, aku bagi contoh bibik lah. Bibik. Aku contoh Indonesia. Tak, Indonesia takut kawan aku marah pula. Yang kena kerja bibik, bila mereka masuk, mereka dapat visa kerja.
Okey, maksud dokumen yang mengatakan diorang dari sini untuk bekerja, bukan melancong. So, bila mereka kat sini, kena jelaskan mereka bekerja dari industri apa. Contoh industri perkhidmatan. Perkhidmatan tu lagi detail. Memang ada. Tapi menjadi masalahnya adalah agensi. Mereka menjanjikan, contoh, kau join agensi aku atau through agensi aku, kau akan dapat kerja kat construction, pembinaan. Tapi bila sampai sini, pembinaan tak ada. Tak jadi. Mereka dibiar begitu saja, menyebabkan aku melihat benda ni, aku setuju satu statement baru melihat benda ni, bahawa mereka kena survive. Ya. Aku tak boleh balik, aku hanya ada kat sini. Keluarga aku kat sini juga, aku kena survive. That's why mereka cuba sebaik mungkin, walaupun melanggar peraturan, untuk survive dengan buat macam-macam benda. Contoh, bekerja di tempat yang bukan mereka sepatutnya bekerja. Contoh, patut pembinaan, dia kerja car wash. Car wash atau keselamatan. Guard. Ataupun kerja paling biasa adalah kerja bawah pembersihan dan sebagainya. Isu besarnya, kau tahu tak, macam kau cakap, aku setuju dengan satu menteri, tak silap aku menteri koperasi ke apa nama dia, Johari, Titi Wangsa. Dia mengatakan bahawa perlu ada penalti besar kepada agensi pekerjaan ni. Sebab apa? Sebab mereka yang punca kenapa warga asing sangat banyak kat Malaysia ni. Sebab mereka yang membawa. Mereka yang menjanjikan bahawa 30 orang ini adalah pembinaan dan sebagainya kepada kerajaan. Tapi bila warga asing sampai ke Malaysia, mereka biarkan saja. Begitu saja. Itu jadi masalah. Warga asing aku melihat isu warga asing kat Malaysia, kita sebut sebuan. Dia bukan sepenuhnya masalah mereka. Kalau mereka dibawa kat sini, mereka nak survive. Of course lah, aku tak mengatakan aku meraihkan apa yang berlaku. Tapi aku mengatakan bahawa isu ni bukan masalah ataupun punca ni satu pihak saja. Aku melihat mereka dijanjikan kehidupan baru di Kuala Lumpur. Dan akhirnya, benda tak selesai. Mereka diperbodohkan, ayat mudah lah. Diperbodohkan, dipermainkan sebagainya. Akhirnya, agensi lepaskan. That's why aku setuju untuk meletakkan atau memperkenalkan penalti besar. 30,000 bagi aku benda kecil. Yang Johari perkenalkan. Bagi aku, dia patut, jumlah mungkin kerajaan boleh tentukan, tapi patut penalti itu cukup besar sampai mereka takut nak buat benda ni. Sebab isu ni dah berluasa. Aku takut benda ni, sekarang ni kau kata Lebah Kelang. Aku takut akhirnya dia pergi kat Perak. Aku paling takut dia pergi kawasan Fedah. Dia dominum Fedah tu. Memang ada isu tu lah. Dia macam buat rumah kat Fedah sebenarnya. Isu ni merebak. Satu benda yang kerisau aku. Aku pernah kata benda ni dalam satu penulisan aku. Yang isu agak asing, jika tak diselesaikan dengan bijak, dia akan menjadi sentimen kebencian. Maksud sentimen kebencian, apa yang berlaku kat Aceh. Indonesia, di mana mahasiswa Indonesia bukan buat rusuhan, dia macam buat satu pergerakan kumpulan untuk menghalau semua warga Rohingya keluar Aceh. Sebab mereka ni tanpa membebankan Aceh. Of course, kalau kau berbicara tentang Malaysia ni tak radikal macam Indonesia. Kita lebih macam soft, lebih kacak dan sebagainya. Lebih smart dan sebagainya. Tapi aku melihat jika benda ni tak dikawal, akhirnya sentimen tu cukup kuat. Akhirnya rakyat buat sendiri tanpa tunggu kerajaan. Nah, itu akan pening kepala kerajaan. Dan pening ahli politik juga lah. Yang move, dia eksekutif sekarang menteri. Ya, betul. So, aku tanya soalan kat kau. Soalan sangat simple. Kita sedar bahawa warga asing banyak masuk. Bukan warga asing je. Kita kata orang Rohingya juga masuk. Bagi kau, adakah Malaysia ni perlu ambil pendirian untuk menjaga mereka ataupun bawa pulang je mereka? Bagi aku bawa pulang je. Aku setuju jujur. Bagi aku, kau jangan menyusahkan benda tak sepatutnya kau menyusahkan. Itu pertama. Kenapa aku cakap itu? Walaupun aku cakap dia juga manusia. Walaupun mereka cakap bahawa Rohingya manusia juga, kenapa kita tak boleh bagi tempat kat dia? Kenapa kita tak boleh jaga dia? So, aku nasihatkan orang yang cakap macam tu, tolong jaga mereka. Tolonglah, ambil lah seorang dua, kau letak rumah kau. Itu straightforward aku bagi. Kau be rational lah. Jangan terlalu idealist dan terlalu mengapu sangat dalam life kau ni. Kau kena rational. Kenapa aku cakap rational? Kalau kau rasa dia manusia juga, kau kena bantu dia juga, okay, kau ambil, kau bantulah. It's straightforward. Kalau kau rasa kau tak nak sediakan bilik kat rumah kau, so abaikanlah. Itu je play dia. Dan apa kerajaan buat ni, benda betul, man. Kalau tidak, kalau dia buka kan, open. Contoh senario bahawa kerajaan nak jaga. Kerajaan nak bela lah dia. Okay, hari ni mereka bersyukur untuk 10 tahun, 20 tahun ni, man. Lepas 10 tahun, 20 tahun, dan mereka akan naik kepala, man. Dia macam Belanda dapat tanah. Okay, Belanda dapat tanah. So slow. So slow dia akan makan kau. Aku tak nak samakan macam Israel lah. Itu terlalu jahat kan. Aku kata Belanda dapat tanah lah. Senang. Lupa diri lah. Ya, aku lupa diri. Memang tahun 10 tahun pertama, 20 tahun pertama, semua okey. Semua okey. Tapi one day, satu tempoh, lebih pada tu, naik kepala. That's why lah kita kena fikir long term. Dan bagi aku konsisten, apa yang berlaku pun Malaysia jangan buka ruang ke mereka. Dan apa move yang Malaysia patut buat if ia dah ada ni senario, if ia dah ada
Malaysia kena hantar pulang satu persatu. Walaupun makan kos. Jujurnya makan kos, man. Dia makan kos tu hantar pulang satu persatu. Dan dia makan masa penguat kuasa tu uruskan. Betul. Dan penguat kuasa tu patut urus mana. Tapi terpaksa aku nak uruskan kau ni pula. Kau lah masuk secara haram. Aku pula kesara baik. Baik pula. Akulah kena tanggung minyak transport aku untuk hantar kau pula ni. Kalau lagi tu aku nak sediakan rumah sementara untuk kau tu. Itu yang sakit kerajaan ni. So, kerajaan banyak makan kos. So, kita nak pressure kerajaan juga. Dia pun ada keperluan yang lain. Kalau jika tak ada bajet, dia tak ada nak hantar lah, man. Yes. So, pertama, kalau kita naikkan bajet untuk mereka ni, yang sepatutnya tidak mendatangkan hasil langsung untuk kita, dia memang rugi besar lah kita, man. Aku tak nak ikut cara Korea Utara, tembak tu. Oh, tembak melampau. Melampau. Habis mungkin kita pergi pada penutup pada segmen ni. Ya, kita cakap tentang Serbuan Kuala Lumpur. Bagi kau satu mesej kepada dua. Aku rasa dua lah. Kita rasa dua kementerian, bukan Dr. Zaliha, iaitu KDN dengan Human Resource. Yes, Sumber manusia. Sumber manusia. Sumber manusia. Bagi kau apa mesej pada mereka? Malaysia teruskan apa yang mereka buat. Cuma untuk Stephen Singh, aku sebut nama sebab dia menteri sekarang. Dulu timbalan menteri. Sekarang dia menteri dan dia sangat famous sekarang. Antara DAP yang sangat famous. Dan step forward aku kat kau kena tapis benda tu. Kau jangan luluskan yang mana yang mohon untuk bawa warga asing guna visa. Kau jangan mohon main lulus je. Sebab aku faham bahawa ada yang setengah-setengah agensi dia pandai. Orang bisnes. So dia pandai macam mana nak suruh menteri luluskan semua. So elakkan kekal berprinsip walaupun mereka bagi amount atau janji-janji apa-apa kat seorang ahli politik macam Steven. Aku rasa Steven sih walaupun hari ni dia paling berprinsip tapi esok tak tahu apa yang berlaku. Kan? Hari ni dia sangat berprinsip. Minggu ni mungkin dia berprinsip lagi. Tapi sampai tempoh prinsipnya dah hilang, habis goyang, hancur. Sebab apa aku cakap itu? Sebab manusia, man. Sebab aku rasa manusia ni dia flip-flop. Betul. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. So aku dia kekal lah. Dan cuba kekalkan sebaik mungkin. Yang you berprinsip, yang you akan luluskan mana keperluan saja. You kena kontrol ni. Untuk Dr. Zaliha, seorang menteri wilayah, good job. Apa yang dia buat dah teruskan buat semua ni. Kalau boleh, kalau rajin lah, kalau dia putuskan lebih. Buat satu-satu by flat ni. Tengok flat-flat rumah ni semua buka rumah terus. Tapi walaupun makan kos tapi faham. Sebuan ni dia kena ada sumber kat man. Bukan semua sebab risikkan. Dia kena dapat info. Salah sebuan bazir kos. Ya, of course dia ada sumber. Dan plan dia dekat KL dekat jalan mana? Aku duduk jalan Dutak, jalan Coki. Jalan Silang. Jalan Silang. Perisikan tu dah lama sebenarnya, man. Memang dah lama lah. Dah lama. Dia buat dah habis 10 bulan, 2 bulan aku rasa tu. Dan kena-kena mengam dapat. 1,100 weh. Ya. Itu. So bagi aku teruskan. Pertama, teruskan apa yang dia buat, teruskan sebuah ni. Dan paling penting, dia kena jaga sentimen rakyat. Sentimen dari keselamatan sebenarnya. Aku agak risau apabila orang tempatan nak pergi lalu jalan tu malam-malam pun dah takut. Kau bayangkan kalau kau duduk rumah flat, aku cerita dengan kau yang sebelah tu warga asing ni, warga asing kat blok kau, aras kau penuh warga asing. Kau nak keluar rumah malam-malam pun takut. Kalau perempuan nak keluar seorang-seorang daripada rumah flat, nak pergi ke bawah, nak jalu depan rumah warga asing pun dah takut. Silap lalu dia tarik macam mana? Okey. Orang kata tak apa lah, mereka pun warga asing pun takut lah. Warga asing pun tak berani buat macam tu. If dia buat. If dia buat dekat rakyat kita yang wanita terpaksa-paksa. Jadi kes, man. Betul. Dan jadi kes satu dan akan buatkan wanita tu akan trauma semua hidup dia. Dan itu tak bagus. Dan kita dah hilangkan satu permata negara, man. Oh, gila. Kita tak tahu apa wanita terjadi kan. So, itu point yang kemas. Ya, betul. Okay, so itu segmen pertama kita. Ya, sebab isu sebuah ni isu menarik. Kita dah bincang secara mendalam. Dan sebenarnya kita pergi ke segmen yang kedua. Ini YB Sanusi. So dia kat politik, dia tak main dasar sangat. Tapi aku rasa benda ni menarik untuk kita kupas sebab untuk kami kupas sebab isu ni dia ada beberapa isu menarik. Yang pertama adalah mengenai dia nyanyi pukul berapa aku lupa. Tengah malam lah. Aku malam. selalu tengok TikTok dia live. Aku suka dia live dengan acap je. Ya. Gaco-gaco. Itu bakal dia. Itu pertama, dia nyanyi tengah malam. Yang kedua adalah mengenai Sanusi kata, sorry lah, aku suka panggil YB semua nama je. Sanusi. Tapi kau marah aku panggil Raf. Raf tu nama rapat sangat. Kau tak rapat dengan dia. Okey, Sanusi yang mengatakan bahawa Perikatan Nasional cukup SD. Kita akan kupas. Kita pergi pada yang pertama iaitu mengenai Sanusi menyanyi di live TikTok. Okey, pendapat kau? Jujur, bagi aku tak marah Sanusi, ikut dia lah. Kau nak menyanyi ke kau nak apa kan. Ikut kau nak menari macam KJ ke tak apalah. Dah rosak tak boleh repair dah macam mana. So, benda paling penting lah aku terkejut dengan if Contoh kalau yang karaoke tengah malam tu Menteri Besar Selangor.
Amir Gudeng kan nama orang MB Selangor. Amir, Amir, yes. Amir menyanyi. Aku rasa dah ramai dah penyokong PAS kata Menteri Besar Selangor ni tak guna, tak pandai buat kerja. Tapi apabila Menteri Besar Kedah Sanusi buat, ramai on pula. Ada, aku pelik kenapa orang lain buat tak boleh, kalau dia buat boleh. Itu aku sangat pelik dengan segelintir petaksuk ni. Bagi aku, kau patutnya rational. If YB kau buat benda yang mengarut, kau sound step back ke? Betul. Atau kau sound udah bagi statement, sound step back kat dia. Betul. Statement tak ada. Statement tak ada, apa tak ada, man. Dan aku rasa Sanusi ni kekalkan profesional dia. Dia kena ada standard dia. Aku faham lah dia nak tunjuk, aku ni memang tak ada standard. Aku paling mesra. Aku ni rakyat biasa. Oh, biasa. Rakyat biasa. Aku boleh lipat bola, boleh score gol. Lipat bola okey. Okey, aku boleh terima walaupun tak kena itu. Aku okey. Boleh terima. Not bad. Tapi part dia kau okey, aku rasa it's nothing. Dia kena letak boundary lah bagi aku. Dan dia kena ada limit. Betul. Kalau kau nak karaoke seorang-seorang kat rumah kau, tak apalah. Ikut kau lah, aku tak pernah kisah pun. Kecuali jiran kau marah. Ya, tapi ni man, dah jadi digital content tau. Betul. 10 tahun, 20 tahun ke depan, orang akan guna lagi benda ni man. Betul. Dan menjadi kekecewaan aku adalah, mungkin aku agak kecewa sikit. Aku melihat bahawa PAS perlu tegas mengenai apa yang Sanusi buat. Sebab apa aku melihat benda ni perlu tegas adalah mereka ataupun Sanusi ni dia boleh mengganggu imej PAS yang membawa tentang, kita tak masalah pun PAS bawa tentang agama Islam dan sebagainya. Tapi apa yang dibuat oleh pimpinan seperti Sanusi ni, menyanyi bukan dengan lelaki, dengan muslimat, wanita lah, wanita. dengan wanita. Dan akhirnya mencemar nama parti itu sendiri, dan akhirnya memberi salah faham kepada ahli-ahli mengenai prinsip PAS mengenai perkara ni. Aku rasa pimpinan atasan PAS perlu menegur Sanusi dan akhirnya melarang dah dia membuat perkara-perkara yang akhirnya mencemar nama parti ni. Ataupun paling mudahnya stoplah Sanusi tu live kat TikTok. Sebab itu akan mengganggu imej PAS. Itu yang pertama. Dan mungkin kita nak pergi tentang isu yang lebih menarik. Dia live, kau tahu pukul tengah malam, dia tak ada kerja lain. Aku tengok live memang tengah malam. Ya, aku faham. Tapi dia konsisten tengah malam. Aku faham lah dia nak naikkan media konten dia. Tapi bagi aku tu level Menteri Besar. Aku tak nak halang kau, ikut kau lah kau nak buat apa tengah malam. Tapi better kau buat benda yang selesaikan masalah Kedah dulu. Isu air Kedah, isu player bola tak bayar gaji lagi, kau selesai lah. Gaji player bola kau pun tak bayar lagi. Tapi kau power main bola. Aku rasa sebagai antara Menteri Besar kau power lah. Ya, kalau boleh lah kita ajak dia main bola kita. Aku betul-betul orang kampung lah. Main tengok orang kampung main. Tapi itu lah, aku rasa Afiq cakap, aku boleh cakap. Aku rasa habis itulah isu-isu yang menyanyi tu. Tapi isu yang menarik yang aku rasa kena kita kupas secara mendalam, dan aku rasa kita kena nyatakan pendapat kita secara tuntas lah. Mengenai Sanusi kata bahawa SD cukup. So, intro lah sikit. Sekarang ataupun 2 hari lepas lah, ataupun lepas-lepas famous dengan Lakah Dubai. So masa Lakah Dubai berlaku, mesti Lakah Dubai ni wujud sebab ada percutian oleh pimpinan Perikatan Nasional di Dubai. Aku tahu kenapa sebut Lakah Dubai. Tapi mungkin sebab berlaku di Dubai, mengatakan bahawa ada SD yang cukup. Dan selepas itu, keluarkan satu senarai nama yang kata setuju untuk sokong Perikatan Nasional, yang dikeluarkan oleh satu influencer. Aku lupa nama dia. Raja Petra, yes. Raja Petra mengatakan bahawa cukup 120 lebih, aku lupa dah. 120. So, di situ menyebabkan semua orang gelisah. Dan di saat itu juga, wartawan tanya Sanusi. Memang ada kat berita. Tak ada orang boleh kelihatan aku. Ada kat berita, tanya Sanusi. Apa mengenai Lakah Dubai? Dia tanya Sanusi pun jawab, risau, SD cukup, hanya menunggu masa sahaja. So, itu statement sangat berani lah. So, apa yang berlaku? Aku sebenarnya macam ni. Aku melihat Lakah Dubai ataupun SD cukup dan sebagainya adalah permainan politik untuk, dia ada satu term dalam Sun Tzu punya Art of War. Ataupun baca Sun Tzu kan sekarang? Tak ada, aku baca, aku terlintas tengok je. So menjadi isunya adalah bahawa mereka cuba untuk cocok mana-mana orang yang mungkin aku cocok ni perlu supaya sebelum ada pertukaran YDPA ni aku dah boleh tukar. Dia try cocok. Di saat dia cocok, dia cuba katakan bahawa memang keluar ni dikatakan sendiri oleh Premier Sarawak bahawa ada tawaran untuk GPS menjadi peneriteri. Tapi apa yang menarik disebut oleh Premier Sarawak ialah kami bukan palau. Palau tu apa? Palau, aku rasa macam palau ni macam bodoh.
Aku mungkin orang Sarawak kat luar sana kena betul aku. Tapi melihat pala ni maksudnya JPM kata kami bukan pala. Maksudnya kami bukan bodoh untuk kami terima tawaran tu. Akhirnya kami diperkudakan, ditekan dan sebagainya. Tu di saat itu masih ada langkah Dubai. Di saat Premier Sarawak sebut benda tu masih ada usaha. Ada beberapa influencer kata langkah Dubai semakin dekat. Sedialah untuk akak-akak barang semua bagai. Apa Ada berapa lagi? kamu? Hari Jumaat, Aku nak hari sebut Jumaat, lah. hari Jumaat. Aku nak sebut nama lah. Di saat itu pun selepas itu Sultan Johor wakil statement tak nak jumpa siapa. Tak nak jumpa siapa. Masih ada usaha lagi. Akhirnya bila 2 hari lepas kot Anwar jumpa YDPA dan dalam statement Anwar mengatakan bahawa untuk kerajaan sekarang teruskan bekerja. Istana tak akan terlibat dengan permainan politik. Tapi masih ada lagi. Sampai sekarang masih ada lagi sebab aku lihat bahawa aku tahu apa isu MCA, tapi aku nampak Presiden MCA post gambar dia cari menu dekat Dubai. Sebab ada logo Dubai. Aku tak tahulah dia dekat Dubai ataupun nama restoran tu Dubai. Tapi itulah mungkin bagi aku, proper lah. Tapi melihat perkara ni, aku mungkin nak tanya kau, kenapa perkara ni terus dibuat oleh pembangkang duit? Kau rasa? Okay man, move yang ni kenapa suruh terus kau cakap terus libat aku rasa dia tak ada idea. Satu, dia bosan. Kedua, influencer side tu dia perlu dibayar gaji. So kena ada content. so kena ada content sebab kalau dia nak complain macam Wabi Viral nak complain Menteri Rafizi Ramli tak lepas. So mereka tak ada konten lah man kayaknya. So bagi aku apa yang mereka nak buat langkah Dubai ni, aku rasa dia satu, mungkin mereka nak test adakah ini moment nanti ni berjaya ke tidak. Adakah rakyat ramai sokong benda ni? Dan aku rasa majoriti rakyat rasa dah bosan man. Kita dah tahun lepas kita dah bertukar atau sesi lepas kita dah bertukar Perdana Menteri 3 kali man. Rakyat dah rasa bosan dah ni. Betul. Dah satu sesi 3 slogan dah ada. Keluarga Malaysia apa? Malaysia Prihatin. Satu lagi Malaysia Baharu atau M. Malaysia Baharu. Ya betul. Ya, Malaysia Baharu, Malaysia Prihatin, Keluarga Malaysia. 3 slogan. Penat man nak buat baju. Kan? So, dah bosan. Jujur, rakyat dah bosan. So, nanti tak berjaya man. Walaupun setengah mereka rasa bahawa ada sambutan daripada rakyat. Ya, sambut saya turun kau. Ya, kau buat kau. Dia rakyat lah. Ya, dia rakyat. Tapi saya turun kau. Sebab tu aku cakap, kalau kau nak go benda-benda besar, kau kena pergi luar pada kelompok kau. Ni kau main dalam kelompok kau suka. Kau memang kau sokong. Yes. Macam main dengan kawan-kawan kau. Memang kawan kau sokong pun kau nak buat kan. Betul. So motif tu nak tengok narratif. Kedua mereka nak terugat bahawa mereka sakit hati. Sebab ramai ahli parlimen PN lompat ke kerajaan. Ya betul. Siapa cakap kata 8 orang? 8 Bukit Gantang. Apa? Bukit Gantang. Aku lupa dia. Bukit Gantang kau? Mungkin ahli parlimen Bukit Gantang aku rasa. Yang berkata 7 atau 8 orang yang akan sokong kerajaan Madani. So dia trigger lah man. Betul. Satu-satu. Nanti sidang parlimen nanti mereka nak jual apa? Kalau Hulu Langit masuk 3-0, 4-0 kan? Dia nak ada modal lah man. Lawak dia. So Hulu Langit pula bahan dia selalu 3-0, 4-0. So Hulu Langit macam aku nak ada modal. So aku nak buat something ala Dubai. So lepas ni dia kata 3-0 aku boleh cakap bahawa 120. Ada modal sikit. biarlah sebab sidang parlimen 28 ni 26 Februari ni. So tu. So nanti itu yang kelakar lah poin aku. Poin paling penting adalah dia nak tunjuk bahawa dia mampu gugatkan kerajaan man. Dia mampu. Dan dia tahu dia nak tunjukkan bahawa kerajaan ni tak stabil. Apabila kerajaan ni tak stabil, asyik ada konflik. Motif dia aku nampak adalah mereka nak tengok bahawa Anwar Ibrahim atau Miti tak boleh dah nak tarik pelabur apa ni. Sebab pelabur nampak bahawa kerajaan tak stabil. That's tu dia orang pergi spark benda ni jadi besar. Betul. Orang nak besarkan naratif ni. Mereka nak nampak bahawa kerajaan ni akan goyang, akan guling nanti. Dan pelabur datang, dan Datuk Seri tak boleh jual lah sebab nampak kerajaan goyang. Dia tahu persoalan dia. Ya, nanti orang persoalkan dia. Nanti dia nak yakinkan macam mana. Walaupun dia dikatakan ahli parlimen sokong dia. Tapi bagi aku, betul-betul dia kata nak ada perubahan kerajaan. Aku cadangkan kepada pembangkang, buat undi tak percaya pada PM. Betul. Sekali lagi kau buat. Sekali lagi kau buat kat parlimen. Aku rasa biar ahli parlimen tentu kan. Ini ambil SD ni saing. Pening aku. Aku rasa parlimen tak ada cakap apa-apa. Ya. Dekat parlimen waktu first Anwar buat undi tak percaya. Undi percaya ke undi tak percaya? Undi percaya. Undi percaya. Dekat parlimen semua sokong, tak ada yang kata tak sokong pula. Betul. So itu je masalahnya apabila kau orang kau tak nak. Dan aku nasihatkan satu lagi pembangkang. Udahlah ini. Aku rasa tempoh setahun 2024 ni aku nak tengok bahawa kau jadi pembangkang yang perform. Kau kena check and balance semua dasar kerajaan. Kalau aku jadi dia dah paling aku kritik kau.
Itu kerja kau. Bukan kerja kau sembang kau nak putuskan lebih. Asyik putuskan je. Waktu dulu kerajaan sekarang tak ada pembukaan boleh saya survive. Kenapa kau tak boleh survive? Betul. Dan mungkin aku tambah sikit. Dan aku melihat macam ni. Yalah, bila berlaku, aku percaya pada tahun 2024 akan berterusan berlaku benda ni. Tapi aku melihat bahawa isu ni bukan isu yang disuka untuk dilakukan oleh Perikatan Nasional. Sebab apa? Yang pertama adalah tentang kesungguhan ataupun pendirian lah istana mengenai tak nak terlibat dalam permainan politik. Maksudnya dia nak pastikan YTPS sekarang pun kata Anwar PN terakhir masa zaman dia, dan lihat Sultan Johor pun memberi mesej bahawa beri peluang pada Anwar untuk memimpin lagi. So aku melihat benda ni adalah satu mesej juga, bukan hanya pembangkang tapi juga pada kerajaan. Sebab apa aku kata benda ni? Sebab aku rasa apa-apa isu yang ditimbul, mungkin lepas ni langkah Makau cari jolo kat situ, aku tak tahulah. Tapi mungkin macam-macam langkah akan keluar, langkah Dubai lah, langkah mungkin langkah ni Pontian ke, tak tahulah. Atau Singapura dan sebagainya, mungkin pelbagai langkah akan keluar. Aku melihat atau mesej aku pada kerajaan, terutama ahli parlimen lah, terus konsisten buat kerja. Bila macam ni, rakyat akhirnya dalam aku tak nak cerita terlampau teknikal, tapi dalam isu, dalam propaganda, bila terlampau kerap dibuat usaha untuk tumbang kerajaan dan di saat sama gagal, akhirnya kepercayaan orang pada mereka berkurang. Ini yang berlaku pada Anwar sebelum ni. Dan ini mungkin akan berlaku juga pada Perikatan Nasional jika diteruskan. So aku melihat benda ni bahawa semakin banyak dia buat langkah-langkah ni, sebagai kurang kepercayaan bukan hanya pada rakyat, pada penyokong dia, pada PS ni. Dan akhirnya dia memberi kelebihan kepada kerajaan untuk buat kerja. Sebab aku setuju dengan statement Anwar bila dia tanya apa pendapat Anwar mengenai Lakan Dumban. Dia kata, Lakan Dumban tak boleh kesan pada kerajaan, saya hanya nak fokus kerja. Bagi aku suka benda tu, dan aku juga melihat kredit pada kerajaan pada sesi ataupun pada sekarang. Aku melihat bahawa mereka lebih tenang dan mereka tak ada orang yang buat statement-statement bodoh. Bila ada Lakan Dumban, tak ada orang buat statement bodoh. Yang akhirnya mengganggu usaha kementerian-kementerian ni, sehingga menyebabkan orang takut. Semua orang kata, kau faham dah, politik orang nak survive. Takut orang dah pening cari kerja lain dan sebagainya, tak nak buat kerja dan sebagainya. So aku melihat bahawa bila aku tengok bila ada Lakan Dumban ni, aku tak ada statement je dikeluarkan kerajaan. Yang bodoh yang keluar adalah Jacom lah. Aku tahu kenapa Jacom keluar kan. Jacom spark dulu. Jacom spark dulu. Aku tahu kenapa dia keluar ikut dia lah. Aku banyak kali kritik Jacom ni. Dia orang lihat bahawa bila berlaku Lakan Dumban ni, melihat bahawa ahli parlimen tenang, tak ada buat statement. Akhirnya bila tanya Anwar tenang. Akhirnya perkara ni kita lihat bahawa tak ada isu. Ataupun percentage, aku boleh kata lah. Aku tak kata benda ni impossible, tak akan berlaku. Tapi untuk berlaku hanya dalam 10% saja. Sukar sebab apa berbagai faktor. Aku pernah sebut kat dalam podcast. Tapi berbagai faktor dalaman yang aku lihat bahawa benda ni sukar ni dibuat. Terutama dengan sokongan atau perpecahan sendiri yang berlaku dalam Perikatan Nasional. Terutama di side orang. So aku melihat perkara ni memang isu yang bukan patut react lebih. Kerajaan kat luar sana, ahli parlimen kat luar sana buat kerja. Dan akhirnya benda paling penting, korang selesai lah masalah korang tak selesai lagi. Itu penerangan. Dekat bawah. Isu padu terang kat bawah sakit. Isu lepas ni bakal subsidi bersasar, atau Alibaba dan sebagainya, banyak atau baru akan diperkenalkan. Aku rasa penting untuk ahli parlimen, penyokong kerajaan dan sebagainya fikir cara macam mana korang nak touch kat bawah. Sebab kau nak faham, aku pernah borak ni dengan Afiq lah. Bila kau pergi kampung-kampung diorang tak tengok TV3, Tengok TikTok, diorang tengok WhatsApp. Menjadi isunya apa pun video yang disebarkan dalam WhatsApp lah, itulah berita. Ya, aku terkejut. Itu. Dan apa pun yang dikeluarkan, ini apa yang aku dengan Afiq tengok lah kat bawah. Apa-apa yang dikeluarkan di TV ataupun di live ataupun di kejahatan media semua, dia kata itu bohong. Mereka nak kata, ni aku pernah dengar ni, apa keluar dari dia ni semua bohong. Dia percaya dengan fake news. Tapi aku tak salah kedua orang. Mungkin naratif dalam perangai tu telah dikawal oleh PN. Sudah pasti mereka buat kerja. Dan sudah pasti kerajaan sekarang, beban ataupun tekanan terbesar mereka adalah untuk memastikan perangan ni cukup kuat. Sebab apa aku cakap benda ni? Dia kena sedar bahawa kita ada pilihan raya besar. Bukan pilihan raya besar lah. Banyak pilihan raya akan berlaku dalam tahun ke depan. Itu Sarawak, Sabah, Melaka dan Johor. Berapa pilihan raya ni, 4 negeri akan memenuhi sokongan dan kestabilan politik. Jika kerajaan tak menang 4 pilihan raya ni, dia akan beri satu mesej bahawa sokongan rakyat tak pernah cukup kuat kepada kerajaan sekarang, dan akhirnya memberi mesej cukup kuat, PRU akan datang, tak akan boleh menang lah. Ini mesej besarnya. Kurangkan, tak payah layan orang, biarlah nak pakai Dubai, nak pakai snow crab
Snorkel besar tu, ikut diorang nak makan apa pun. Korang yang penting lah selesaikan masalah korang. Aku rasa, aku mungkin tambah. Aku melihat langkah Ruban ni mengganggu momentum kerajaan saja. Usul untuk mengganggu momentum lah. Supaya ada perpecahan dalam kerajaan. Supaya ada sifat tidak percaya antara kabinet ataupun antara parti. Bagi aku, tugas Anwar pastikan orang terus percaya dia memimpin negara. Dengan pastikan kawal parti-parti yang bawah kerajaan Pak Ridwan. Itu benda penting bagi aku. Yes. Kita pergi, mungkin kau nak kata-kata mengenai perkara ni. Last penutup. Last aku ringkas. Ringkas sangat ringkas. So pasal akah Dubai atau nanti aku rasa biar ahli parlimen tentukan itu pertama. Biar ahli parlimen yang Sanusi cakap yang dia langkah cokik. Dia bukan ahli parlimen, so diam je lah. Dia saya TMB lah. So biar ahli parlimen dengan minilis Sanusi kata langkah cokik, aku tak boleh terima benda tu. Tapi bagi aku Sanusi apa yang nak buat ikut dia lah. Kau play politik too much. Tapi cadangan aku setuju dengan kau. Pihak kerajaan kena push everything. Padu nak diterangkan tu susah tau sebenarnya. Gaduh hari orang. Ya, itu bukan masalah BRIM tau. Yang BRIM senang nak explain. Kau pergi bawah kata, ni dapat duit, isi lah. Orang isi lah. Ni padu dapat apa? Orang tak faham dapat apa. Ya, so perlu teruskan. Penerangan tu sangat perlu dan touch ground ke bawah. Selevel bawah mungkin. Yes. Dan kalau perlu pergi ke pedalaman, pergi je. Bagi aku, tak ada masalah. Dan go ahead. Tu je point aku. Okay, so mungkin sebenarnya kita sebenarnya 2 segmen Kita pergi segmen yang ketiga. Segmen rekas. Isu ni baru berlaku semalam. Masa rekod ni semalam baru berlaku. Dan bagi aku benda yang berlaku ni benda paling bodoh yang pernah berlaku dalam tahun 2024. Walaupun baru seminggu tapi boleh bodoh. Sebab apa aku tu paling bodoh adalah ada satu statement daripada menteri. Menteri nama dia Amiza Muhammad Ali. Dia adalah Menteri Perdagangan dan Negeri dan Kos Hidup. Parti mana dia? Aku tak pasti parti mana. Aku dia Sabah. Okay, dia keluarkan satu statement bahawa semalam dia keluarkan satu statement bahawa tiada larangan untuk warga asing beli minyak subsidi, minyak paket. So aku Nafiq juga buat kajian. Memang betul tak ada. Secara konstruktif, maksud konstruktif lah, secara tempatnya tak ada atah yang mengawal benda tu. Sebab bila kita tengok atah-atah ni, aku tambah sikit nanti kau tambah. Ni atah yang ada, contoh atah kawalan bekalan, peraturan kawal bekalan, peraturan kawal bekalan ayam, peraturan kawalan bekalan larangan ekspor, dan akhir sekali atah kawalan harga dan arti pencatutan. Memang ada beberapa atah, tapi tak ada atah yang spesifik mengatakan bahawa tak boleh jual kepada warga asing subsidi. Tapi menjadi masalahnya adalah dia menjadi kontradik, dan ini mungkin aku perlu penjelasan kat orang luar sana yang lebih pandai dengan isu ni. Dia agak kontradik di saat memang ada usaha oleh kerajaan untuk menghalang minyak diesel 95 dijual kepada warga asing. Sebab aku bincang dengan beberapa orang, apa beza minyak diesel dengan minyak masak paket? Minyak masak, dua-dua tu subsidi. Sorry, bukan minyak diesel, minyak 95. Rose 95 dengan minyak paket, dua-dua tu subsidi. Tapi kenapa di saat minyak 95 kau kata tak boleh jual pada warga asing, di saat minyak paket boleh pula. Boleh jual. Dan kau kata of course kau boleh jual, tapi hak macam mana rakyat biasa. Bagi aku satu benda lah. Mungkin ini satu persoalan yang detail dan mungkin orang undang-undang lagi faham. Tapi sebagai orang yang rakyat biasa yang melihat performa kerajaan, ayat ataupun statement-statement macam ni yang menyusahkan kerajaan. Aku lihat, kenapa aku cakap benda ni? Sebab aku melihat bahawa statement ni tak perlu dikeluarkan. Kau diam je sebenarnya. Orang tanya kau ada usaha untuk mengawal benda ni. Itu je. Kau betul kata pun tak ada larangan untuk jual minyak subsidi, minyak paket subsidi kepada warga asing. Statement tu akhirnya satu benda jadi masalah. Akhirnya kerajaan perlu menjelaskan balik sebab sekarang ni rakyat tengah marah kat bawah. Akhirnya kau ganggu kerja kau, kuat kerja tambahan. Penat lah benda ni. Bagi aku benda di saat kerajaan pun lah tak cukup sokongan cukup kuat. Bukan sokongan ahli parlimen, tapi aku kata dari sudut rakyat. Tak cukup kuat sebab apa dengan indikator kekalahan pilihan yang lepas. So menjadi mesej bahawa settlement perlu dikawal. Perlu lihat bahawa kerajaan ni buat kerja. Mengeluarkan statement ni di saat kau baru jadi menteri, satu statement yang tak cukup bijak lagi akulah untuk Menteri Perdagangan Balan Negeri dan Kos Hidup ni. Jadi statement ni akhirnya menyusahkan penerangan untuk menjelaskan atas sebab atas lagi berat nak terangkan. Akhirnya pening kepala. Dan aku tak tahu kenapa, aku tak tahulah dalam kerajaan ni dia ada tak bengkel macam mana buat kenyataan mindah. Apa boleh buat, apa boleh cakap dan sebagainya. Sebab benda macam ni, dia memeningkan kepala sebab aku tengok komen semalam. Memang semua maki lah. Dia kata, lepas ni bagilah IC. Mereka sama macam kami bayar cukai
Mereka kami duduk sebagai rakyat tapi subsidi untuk rakyat biasa, untuk rakyat Malaysia lah. Tapi dia bukan rakyat pun dapat. Bagi IC lah terus. Boleh mengundi. Boleh mengundi kau sekali. Bangga sangat. Macam-macam dah keluar. Ini je masalah. Bila statement-statement macam ni, akhirnya kemarahan tu keluar. Dan sekali setakat yang aku rekod ni, setakat kita rekod pada saat ini, pada detik ini, tak ada statement lagi. Statement pembetulan ke statement bahagian tak ada lagi daripada menteri ataupun mana-mana pihak mengenai isu ni berlaku di sosial media. Panas tu. Mungkin kau sebagai orang biasa melihat isu ni bagaimana bagi kau? Aku tengok benda tu. Aku setuju dengan kau. Seorang menteri kena be prepared lah. Dan kalau kau jawab kau kata tak ada halangan, ya memang betul tak ada halangan pun, memang betul. Apa kau cakap tu betul. Tapi kau seorang politician. Kau bukan KSU latihkan ke apa ke. Bukan. Kau politician. Dan KSU pun tak sebodoh kau, aku rasa. Kau politician dan kau kena jaga. Dan apabila kau cakap tu, dia tak datang plus value pun dengan kau. Ya betul. Kau cakap orang gasing beli minyak ke? Apa? Orang gasing kau undi kau ke? Tak pun. Yang akan jadi masalah yang orang tempatan yang undi kau akan benci kau lagi. Yang rakyat Malaysia. Ya. So, aku setuju dengan kau. Aku nampak benda ni pelik mana. Aku agak terkejut bila semua subsidi yang kerajaan punya ni warga asing boleh guna. Dan paling tu kau setuju kat klinik kesihatan. Warga asing boleh pergi man. Dan if warga asing tak bayar man, dia akan denda. Biasa siapa tak bayar masuk wap kan, dia akan stop tersekat dekat wap tu. Tapi kalau mereka tersekat dekat wap tu, mereka pun tak ada duit, tak boleh bayar juga. So kerajaan terpaksa lepaskan mereka. Free kesihatan mereka dapat. Bagi aku macam ni, straightforward. Aku tak aku kejam ke tidak tapi bagi aku be rational. If dia makan masuk wap dan dia akan dapat servis daripada pihak hospital kerajaan, dia kena bayar amount dulu. Tak ada dia pergi swasta. Tak ada kerajaan kita kena capak dia keluar. Tapi faham lah kan, doktor ada sifat baik hati. Dan doktor kata ada apa kita cek. Aku faham orang Malaysia ni memang baik hati tu. Ya betul. Baik hati, mereka tak kejam lah sebenarnya. Tapi bagi aku kena ada sistem tu. Kalau tidak, makin banyak sumber kita dekat subsidi. Barang ni kita setuju. Tak setuju tentang kesihatan lagi subsidi tu. Betul lagi. Banyak lagi yang warga asing yang dapat benefit daripada kita. Betul. Yang bagi aku tidak sepatutnya diberikan kepada mereka. Dan kalau nak diberikan mereka tanpa subsidi lah. Betul. Charge mereka gila babi mahal lah. Betul. Harga pasaran luar lah. Ya. Bukan guna duit rakyat. Ya tu. Kalau kau beli paket yang harga luar berapa, RM10 satu paket, jual RM10 lah. Betul. Tapi aku faham kan, apabila dan aku agak terkejut baru ni ada yang orang tempatan, peniaga tempatan yang jual minyak paket ni, dia jual kepada warga asing saja. Dia tak jual kepada warga tempatan. So penjual ni memang kena tindakan lah. Tapi poin kat sini, kenapa penjual tu buat sedemikian? Dia buat seperti itu sebab mereka nak dapat keuntungan lebih. Dengan warga asing mereka boleh charge tinggi. Kalau dengan warga tempatan mereka kena ikut harga siling. Yalah, harga subsidi lah. Harga subsidi dia letakkan. So dia tak untung sangat lah. Tapi bagi aku, keuntungan berapa sen je kau dapat sebenarnya dengan kau ambil duit subsidi tu bagi kat warga asing. Bukan kau boleh kaya boleh pergi Mekah pun. Kau jual 2-3 kotak minyak pun. Betul. Tak ke mana juga man. Tapi jelas aku nak jawab soalan dengan kau Atau apa patut diubah kan? Kau rasa? Atau patut dibina atau halangan terus? Jadi macam ni tau. Bagi aku macam ni. Okay, dalam negara ada kerajaan. Kerajaan ni dia ada satu benda yang orang lain tak ada. Itu disebut sebagai kuasa negara. Maksud kuasa negara adalah undang-undang lah. Basically pelbagai atas yang aku cakap ni tak ada. Menjadi masalahnya adalah bila kau mengatakan bahawa minyak subsidi diberikan warga asing, itu jadi masalah. Bagi aku sudah pasti undang-undang atau pakar undang-undang kat luar sana lagi tahulah. Tapi benda paling simple adalah apa-apa barang subsidi tak boleh dijual pada bukan orang Malaysia. Simple. Very very simple. Pencatutan ada. Pencatutan ni kau tak boleh simpan barang subsidi. Banyak-banyak kau tak boleh kumpul. Kau nak beli kau bayar, kau jual, beli jual. Kena tu pencatutan bekalan kawalan dan sebagainya memang ada dah dalam akta aku baca. Cuma untuk lagi spesifik, mungkin kena ada satu akta bahawa melarang barang subsidi diberi ataupun dijual pada warga asing walaupun dibeli pada harga mahal. Tak kira. Sebab kau ingat subsidi adalah untuk bantu rakyat. Tapi if digunakan oleh kapitalis, bukan kapitalis, kedai runcit pun. Kedai runcit untuk kau untung RM2 satu paket, untung lebih RM2 untuk satu paket. Benda tu akan merugikan benda subsidi. Yang sepatutnya luahan orang kat bawah, aku nak dapat paket pun susah, tiba-tiba orang asing boleh dapat. Ya. Itu jadi masalah. Minyak paket, setakat apa yang aku baca kat sosial media, pemerhatian aku lihat bahawa memang ada luahan minyak paket yang sangat-sangat susah. Minyak botol ada.
Ya betul man. Aku beli paket, aku punya rumahku. Aku dapat orang punya paket. Member aku bersorak. Oh, itu baik weh. Susah ya. That's why dah. Saat itu juga aku rasa itu satu pertama. Yang kedua aku nak katakan adalah dalam menjadi kabinet atau dalam menjadi kerajaan, aku rasa perlu ada sifat hati-hati oleh menteri. Dan dengan kenyataan dikeluarkan, iaitu tiada larangan diberikan untuk agak assembly adalah satu benda yang tak patut keluar. Sebab bagi aku benda tu perlu berhati-hati setiap menteri. Bukan menteri saja, pimpinan juga. Pimpinan kerajaan. Pimpinan kerajaan maksud aku, pimpinan parti-parti dalam kerajaan perlu berhati-hati dalam mengeluarkan statement yang akhirnya mencemarkan imej. Benda tu akan memenat korang dan kau sebagai menteri, kau level menteri tau. Orang akan quote kau punya ni, akhirnya orang akan gunakan this statement untuk tembak kerajaan. Bukan kau saja, menteri juga. Dan itu akan jadi masalah akhirnya bukan hanya pada menteri dan juga pada kerajaan. Dan akhirnya sifat tidak percaya pada kerajaan itu semakin membesar, akhirnya menyusahkan orang. Yes, bagi aku mungkinlah penutup sikit untuk isu ni bagi aku. Penutup isu ni senang man. Satu yang pasal menteri double check dan jangan terlalu sting. Aku faham setiap manusia buat kesilapan kan. Aku faham dia mungkin tengah sting kot man atau tengah shock jadi menteri kot. Tengah shock lah orang tanya sebelum ni tak ada orang tanya pun. Oh ya kot. Baru orang tanya hulu mat Awani bernama dan sting sikit kan. Lepas tu budak media ambil gambar. Lagi sedap dia borak. So mungkin dia oversteam, so istiqamah. Maksudnya sedar diri bahawa kau kena double check everything dan tenang sikit untuk respon. If tak perlu respon tu straightforward je. Dan tak penting pun wartawan memang buat kerja dia pressure kau pun untuk jawab. Dan kalau kau tak perlu respon, tak payah respon tu je. Dan hati-hatilah, momentum sekarang ni kena hati-hati. If kau seorang menteri, apa-apa statement kau memang akan di-upkan dalam media. Betul. Kau bukan ahli parlimen biasa macam dulu. Yang kau cakap pun media tak nak pick up. Sekarang ni kau menteri, kau cakap kau lapar pun media pick up tau. Menteri ni lapar. Tak makan siakap. Kau pick up tau, media akan pick up kau. So hati-hati. Yang kedua, aku rasa kena pressure a lot lah man. Aku rasa everything yang besar CD, semua kesihatan, ekonomi, semua yang barang subsidi yang kita provide, yang kerajaan provide untuk warga asing ni memang kena bayar ikut harga pasaran. Tak ada harga subsidi dah. Kalau nak up sikit, up ke engkau lah nak up sikit. Bagi aku kena tak pressure. Too much bagi aku. Sebab warga asing ni kerja nak jimat duit je semua. Kalau duduk rumah sewa, dia duduk bukan untuk 10 orang, duduk apa 20, 30 man. Dia punya nak jimat. Aku faham lah. Dia jadi tak bersih dan buatkan taman tu rasa tak selesa. Sebab ni kawasan rumah aku. Buat aku tahu lah. Kawasan rumah kau? Selayang? Bukan. PJ. PJ. So itu kena check. Dan warga sini ada sifat dan menjimat. So ikut dia lah nak jimat. Tapi untuk kita sebagai peniaga apa-apa, kau kena make sure bahawa mereka nak beli, boleh, tak ada masalah. Tapi kau cubalah bagi aku. Kalau aku nasihatkan tak bagus pula kan. Tapi aku rasa kalau kau nak utamakan tempatan, kau lah tak utamalah. Warga tempatan sangat penting bagi aku untuk minyak paket dan beras apa-apa. So aku rasa itu je man ringkas kepada aku. So yes, dalam episod kali ini sudah pasti kami bicarakan beberapa isu. Boleh tengok, itu korang sudah tengok, itu punya Sebuah Kuala Lumpur, YB Sanusi dan juga tentang minyak subsidi, minyak paket subsidi. So sudah pasti apa harapan kami adalah jika ada tidak setuju dengan kami punya dapat, saya sebelum komen. Aku selalu tengok komen kat YouTube. Semakin banyak sangat komen. Ada tak puas hati kata, fakta siapa dia kata itu? Fakta tu salah. Dia kata, fakta mana satu? Aku pun confused. Aku confused. Dia kata siapa aku confused. Tapi aku sukalah ada interaction yang banyak di TikTok, di apa dia kata, di YouTube dan sebagainya. Tapi sudah pasti harapan kami sebagai ahli Yuana anggota adalah untuk terus subscribe kami punya YouTube paling penting. Dan kami juga telah mewujudkan satu group community. Group community untuk kami terus sebarkan berita-berita, bahan-bahan, kandungan-kandungan mengenai Yuana dalam group itu. Dan sudah pasti setiap apa video kami sebarkan akan diletak sekali link group itu. Dan akhirnya terima kasih pada sokongan semua orang dari detik pertama sampai sekarang kepada Yuana. Dan sudah pasti kami ucap terima kasih dan semoga tahun 2024 ini menjadi tahun yang lebih baik untuk kita semua. Dan itu saja, sekian, terima kasih.